Khairul merupakan seorang yang aktif bekerja. Walaupun beliau baru sahaja selesai menjalani pembedahan bagi membuang pundi herpedunya, namun tanggungjawab beliau sebagai ketua akaunten tidak pernah diabaikan. Setelah seminggu selepas beliau dikeluarkan dari hospital, beliau terus meneruskan pekerjaannya di rumah walaupun beliau masih mempunyai kebenaran untuk cuti sakit. Disebabkan beliau merupakan seorang yang sangat rajin bekerja, dengan keadaan yang kurang sihat itu, beliau masih mampu untuk laksanakan kerjanya dari rumah. Pada suatu hari, beliau merasa dirinya kurang sihat dan tidak dapat melaksanakan kerjanya dengan baik berbanding hari sebelumnya. Pada hari tersebut, beliau telah membuat keputusan untuk menelefon seorang doktor yang bertanggungjawab untuk merawat dirinya selepas melakukan pembedahan bagi menanyakan keadaannya yang sering mengalami cirit-birit dan steatohel. Assalamualaikum, doktor. Waalaikumsalam. Ya Cik Khairul. Ada apa-apa yang boleh saya bantu? Doktor, saya nak tanya tentang keadaan saya sekarang ni. Kenapa saya sering sakit perut dan cirit-birit selepas pembedahan tu Oh, okey. Sekarang keadaan Cik macam mana ya? Okey ke? Sekarang keadaan saya kurang baik sikit. Asyik nak membuang je. Okey. Tu salah satu daripada kesan sampingan yang akan Cik sering alami selepas Cik membuang pundi empedu Cik. Tapi Cik jangan risau. Sebenarnya badan Cik masih belum boleh mengadaptasikan dengan keadaan baru. Okey, yang penting Cik perlu jaga pemakanan Cik. Sebab tu pun boleh jadi salah satu sebab juga kenapa Cik alami cirit-birit sekarang. Dan lagi satu, badan Cik pun memerlukan masa juga untuk bagi badan Cik menyesuaikan diri dengan keadaan sekarang. Cik jangan risau, cirit-birit ni takkan berlarutan. Kalau Cik perlukan penerangan yang lebih lanjut daripada saya, Cik boleh datang ke klinik lah esok untuk saya jelaskan lebih lanjut pasal ni. Oh, okey doktor. Esok saya akan ke hospital. Okey. Jangan lupa kawal cara makan Cik ya. Dan kalau ada rasa tak tahan sangat rasa sakit tu, terus datang hospital. Baik doktor. Silakan duduk Cik. Macam mana keadaan hari ni? Okey ke? Terima kasih doktor. Saya masih lagi rasa kurang sihat lah doktor. Masih lagi rasa sakit perut tu. Cik Khairul, boleh saya tahu lagi tak? Apa lagi yang Encik alami selepas pembedahan tu selain cirit-birit? Saya sering rasa sejuk, sering rasa lapar. Kadang-kadang saya rasa depresi. Sebenarnya apa tanda-tanda itu ya? Selepas Encik Khairul menghabiskan kata-kata terakhirnya dan tidak disempat dijawab oleh doktor, tiba-tiba Encik Khairul berasa perutnya sakit yang teramat sangat dan tidak mampu untuk menahan kesakitan itu lagi. Lalu, beliau meminta pertolongan daripada doktor untuk merawatnya dan beliau terus dibawa masuk ke dalam bilik rawatan untuk membuat pemeriksaan yang lanjut. Persoalan beliau tadi masih lagi belum terjawab oleh doktor kerana beliau diberi masa untuk berehat di hospital dan tidak boleh diganggu. Keesokan harinya, beliau telah diberi kebenaran daripada doktor untuk pulang ke rumah. Sebelum pulang ke rumah, beliau diminta untuk berjumpa doktor dahulu. Alhamdulillah. Hari ni Cik dah boleh keluar dari hospital. Dan berdasarkan keputusan yang ada pada saya sekarang, selepas saya buat pemeriksaan pada Cik. Sebenarnya yang pertama, iaitu pasal cirit-birit yang Cik alami selama ni. Itu adalah salah satu kesan selepas Cik membuat pembedahan mengeluarkan pundi empedu Cik. Cirit-birit tu berlaku sebab badan Cik
belum boleh untuk mengadaptasikan dengan keadaan baru. Cik pun tahu kan, yang pundi empedu berfungsi untuk pencernaan lemak. Tapi apabila pundi empedu encik tu dibuang, ia lebih mudah untuk menggerakkan bahan-bahan yang encik makan tu untuk terus ke usus besar. Sebab itulah encik alami cirit berik. Cik jangan risau, benda ni tak akan berlarutan dengan cara cik jaga pemakanan cik. Oh, macam tu. Lepas tu, apa pula tanda-tanda yang menyebabkan saya sering berasa sejuk dan berasa lapar sebagaimana saya tanya doktor semalam Lepas tu, apakah ini tanda-tanda saya mengidap penyakit lain? Okey, yang pasal tu pula adalah tanda-tanda yang cik mengalami kekurangan zat lemak akibat daripada steatorrhea. Steatorrhea ni merupakan suatu perkumuhan yang berlaku secara tidak normal dan menyebabkan dalam najis encik mengandungi lemak. Semasa encik membuang air besar, dalam najis cik tu ada terkandung lemak sekali sebenarnya. Tu semua merupakan penyebab kepada kurangnya berlaku penyerapan lemak dalam usus besar cik. Jadi apa yang saya nak sampaikan sekarang ni adalah apa yang dialami oleh cik sekarang tu adalah tanda yang cik telah mengalami masalah kekurangan zat lemak. Dan semasa cik membuang air besar, lemak yang ada dalam tubuh cik secara berperingkat keluar bersama-sama dengan najis cik sebenarnya. Apa yang saya perlu buat untuk saya kurangkan apa yang saya alami sekarang ya? Boleh doktor bagi saya cadangan? Boleh. Okey, apa yang boleh saya cadangkan untuk cik adalah cik kena jaga pemakanan cik. Okey, yang pertama saya cadangkan cik untuk elakkan daripada memakan makanan yang tinggi kandungan lemak seperti makanan bergoreng dan cik amat digalakkan untuk mengambil makanan yang mempunyai kandungannya yang rendah lemak dan tidak bergoreng. Lepas tu, saya harap cik juga perlu jauhkan daripada memakan makanan segera atau makanan yang telah diproses. Macam makanan yang dibungkus, makanan yang telah siap. Lepas tu kafein pun cik perlu kurangkan. Lepas tu produk tenusu, sebab tu semua mempunyai kandungan gula yang sangat tinggi dan tak sesuai untuk keadaan cik sekarang. Malah benda tu boleh menyebabkan cik alami cirit berik yang berulang kembali, mungkin seperti sebelum ni, atau kadang ada juga yang lebih teruk daripada sebelum ni. Cik juga perlu banyakkan makan makanan yang mempunyai serat yang tinggi seperti buah-buahan, sayur-sayuran, kacang, oat. Sebab semua tu boleh membantu cik untuk mengurangkan masalah cirit berik cik. Amat baik untuk cirit berik. Lepas tu saya juga nak sarankan kepada cik untuk sentiasa makan secara kerap dan yang paling penting cik perlu mengambil hanya dalam kuantiti yang sedikit berbanding sebelum ni. Makan secara kerap dan pengambilan tu kurangkan sikit daripada berbanding sebelum ni. Kalau cik jaga cara pemakanan cik, saya pasti masalah cik tidak akan berulang. Tak akan jadi lebih teruk daripada sebelum ni. Macam tu lah. Oh, okey, baiklah doktor. Saya berjanji saya akan menjaga pemakanan saya dan saya akan mengawal cara apa yang saya makan.
Terima kasih doktor kerana telah memberikan saya nasihat dan rawatan yang telah doktor berikan pada saya. Demi kesihatan saya berjanji saya akan jaga cara apa yang saya makan terutamanya. Sama-sama. Jaga diri, jaga kesihatan. Dan jangan lupa makan ubat tau. Saya harap Cik cepat sihat macam sebelum ni. Terima kasih. Setelah mendapat nasihat dan cadangan daripada doktor, Encik Khairul sentiasa mengamalkan cara pemakanan yang sihat dan yang sesuai dengan keadaan yang dirinya sebagai seorang yang tidak lagi mempunyai pedih empedu. Keadaan beliau juga semakin bertambah baik setelah menuruti nasihat doktor.